Alright, Assalamualaikum guys dan selamat sejahtera. Maafkan saya hari ini saya rasa StreamYard saya dia ada sedikit masalah berkenaan tentang kamera. Saya tak tahu kenapa, tetapi saya cuba dekat apps yang lain okey sahaja. Jadi tiada gambar saya lah, tetapi skrin nanti saya akan share sebentar lagi. Kita akan lihat daripada segi sudut pandangan fundamental apa yang kita patut fokus untuk minggu ini dan juga minggu hadapan serta di masa yang akan datang untuk tempoh jangka masa medium hingga panjang. Okey, dan semalam kita dah explain dah berkenaan tentang isu pula dah tentang kemenangan Trump, apa yang berlaku dekat dalam pasaran dan sebagainya, dan perkara itu telah pun terjadi di mana saya suruh anda fokus kepada sell di dalam pasaran komoditi, buy dekat dalam US dollar, dan seterusnya euro saya suruh anda short kan. So benda-benda tu semua adalah di mana ianya berdasarkan daripada sudut teknikal dan juga fundamental lah. So that's why fundamental it is very important untuk anda tahu dan macam mana nak kaitkan dengan pasaran dan sebagainya. Okay, alright. So sekarang ni anda tak nampak muka saya sebab kamera saya dia tak rosak, tetapi StreamYard ni yang tak dapat nak detect kamera tersebut dan ada problem hari ni saya rasa. So mungkin diorang tengah troubleshoot dan sebagainya lah. So saya akan present menggunakan share screen sahajalah sebentar lagi, okay? Alright, so sekiranya anda ada apa-apa soalan, anda boleh type di ruangan komen dan saya akan bacalah sebentar lagi, okay? Okay, so kalau kita lihat berita hari ini berkenaan tentang gold, dan macam kita dah bincang semalam lah, dia retreat because of dollar rallies and US 10 yield pun rally kan. So benda ni semua memainkan peranan penting untuk kita kaitkan pasaran di antara kadar faedah bond dan juga dia ada kena-mengena dengan kadar faedah bond, dia ada kena-mengena dengan US dollar dan sebagainya yang menyebabkan kejatuhan nilai paras harga komoditi emas. Okey, so jom kita tengok apa yang berlaku dekat dalam komoditi emas ni sebenarnya. Okey, so seperti mana yang anda dapat lihat dekat dalam skrin ni, kenapa terdapatnya kejatuhan di dalam paras harga komoditi emas adalah disebabkan oleh, nampak ni apa yang saya tulis, it is because of market reaction. Okey, apabila keluarnya berita akan menyebabkan reaction. Reaction daripada siapa? It is from human punya reaction lah. Okay, so that's why dekat dalam dekat dalam dunia trading ni 90% adalah human reaction ataupun human psychology ataupun human behavior yang menyebabkan pergerakan harga pasaran terjejas ataupun kita panggil dia sebagai market distortion. Okay, so kenapa adanya market distortion ni? Because of human punya psychology. Alright. Yang pertama, kalau kita lihat dengan adanya pembentukan pasaran, sebagai contohnya key reversal pattern dekat sini, yang ini pun menyebabkan human reaction dan juga human psychology yang menyebabkan orang merasakan. Okey, orang seperti anda dan juga saya yang tahu tentang this is a key reversal pattern akan memberikan satu pandangan yang trend akan membuat pembalikan arah. Pada sesiapa yang fikir yang ini adalah pembentukan yang dia nak bullish lagi, akan terperangkaplah dekat situ. So, sebagai contohnya, anda yang tahu tentang key reversal pattern ataupun reversal punya pattern, anda akan dah bersedia untuk melakukan sell position. Okay, so that's why saya dah bagi heads up dengan lebih awal. Okey, jangan masuk buy dekat dalam pasaran komoditi emas ini kerana akan adanya profit taking kerana trend sudah pun mencapai hyperbolic dan sebagainya. Jadi disebabkan oleh itu saya tak galakkan untuk anda melakukan buy dan fokus kepada sell, tetapi tunggulah adanya market reaction yang lain. Sebagai contohnya, walaupun kita dah nampak dekat sini ada apa? Key reversal pattern, tetapi macam mana kita nak dapatkan confirmation yang lebih jelas? Okey, tunggulah dia breakout. Kalau kita nampak kat sini, okey, ini adalah key reversal pattern. Bermaksud trend ada potensi untuk melakukan pembalikan arah. Okey, maksud pembalikan arah tu dia dah gagal untuk membuat apa? Swing high yang lebih tinggi berbanding sebelum ini. Okey. So sekarang ni kalau anda dapat lihat kat sini, market price close same level dekat trough.
So there is no confirmation yet yang dia nak jatuh. So that's why a few days dia move in a sideways movement, but dia berada di bawah paras trough ini. So there is a lot of confirmation yang mengatakan yang dia nak jatuh. So kalau anda tak dapat tengok menggunakan candlestick ataupun tak faham apakah itu peaks and trough, pergilah buka line chart. Saya akan tandakan dekat sini adalah peaks. Peaks ini adalah resistance. Okay. Peaks ini pun peaks, nampak tak? Tapi peaks ini close below the previous trough. Trough tu apa? Trough tu adalah support. Ini adalah support T. Okay. Nampak tak? Ini bucu ni close below the previous trough. Okay, walaupun nampak seperti dia atas sikit tetapi kira halal lah tu Alright, so sekarang ni peaks is getting lower. Trough pun is getting lower. Kerana apa? Yang ini, nampak tak? Yang ini dia close lebih daripada yang ini. So trough is getting lower, peaks is getting lower. So the trend actually is moving to the downside. Alright, so kalau sesiapa yang fikir price dekat sini dia akan membuat kenaikan, there's something wrong lah with you. Okay, dan lagi satu, kena faham apa kaitan dia dengan Donald Trump dan sebagainya. Okay, so macam saya cakap, apabila Donald Trump apa orang panggil, dijangka akan memenangi calon presiden di Amerika Syarikat ini, ianya akan memberi kesan negatif kepada pasaran komoditi emas. Yang pertama adalah disebabkan oleh US dollar akan mengukuh semula. Kenapa US dollar mengukuh semula? Kerana pelabur beranggapan Trump sekiranya menjadi presiden, hari ni sekarang ni dia dah dinobatkan sebagai presiden lah, tapi belum lagi take over White House. So apa yang berlaku adalah apabila dia kembali menjadi presiden, pelabur-pelabur asing akan kembali semula ke dalam US untuk melabur. Okey, dan lagi satu, ianya mengembalikan keyakinan pelabur apabila Trump menjadi presiden. Lihat sajalah apabila zaman COVID dahulu, apa yang berlaku, di mana walaupun terdapatnya kejatuhan sementara di dalam pasaran, tetapi selepas dia buat package stimulus, ianya telah menyebabkan kenaikan di dalam ekonomi Amerika Syarikat sehinggalah sekarang. Dan sebelum dia menjadi presiden pun, keluar laporan yang dia menang pun, kita dah dapat lihat market naik 1,100 point, okay, di dalam indeks. Lepas tu apa lagi? US dollar rebound. So benda-benda ni semua adalah disebabkan oleh human reaction terhadap apa orang panggil tu, berita semalam. Okay, so that's why adanya peningkatan di dalam paras harga indeks dan sebagainya. So kalau kita lihat indeks di Amerika Syarikat telah pun melonjak ke paras yang lebih positif. Nampak tak? Ianya telah pun melonjak, masih lagi dalam keadaan positif ataupun bullish untuk satu tempoh jangka masa panjang. So kita boleh expect lah apabila Trump menjadi presiden ni, ekonomi US makin positif dan ianya akan mengembalikan keyakinan pelabur untuk kembali semula di dalam ekonomi US untuk dilaburkan di sana. Okay, dan ianya satu perkara positif lah berbanding di China, kerana China sedang mengalami kejatuhan ekonomi yang agak drastik juga pada ketika ini, dan mereka juga baru implement package stimulus. Okay, tetapi kalau bagi pendapat saya, apa yang berlaku di Amerika Syarikat akan berlaku di China lah. Apa maksudnya tu? Maksudnya adalah kemungkinan besar China ekonomi juga akan rebound di masa yang akan datang. Okay? Dan sekarang ini kalau kita lihat ekonomi di China, dianya berada di, boleh dikatakan bottom lah. Alright, so it is a good deal untuk orang yang invest stocks untuk mencari stok-stok yang murah untuk dibeli di China pada ketika ini. Dan sekiranya apabila Trump kembali semula ke White House, dia berjanji pula untuk mengembalikan syarikat-syarikat ataupun dia mengajak syarikat-syarikat luar untuk beroperasi di US dan tidak dikenakan teks. Sekiranya syarikat-syarikat daripada luar nak menjual barang mereka di US tapi tak ada kilang dekat US, akan dikenakan teks yang tinggi. So dia sedang membuat satu orang panggil perubahan daripada segi ekonomi pada ketika ini, di mana
Trump mengajak pelabur-pelabur asing ini untuk kembali ke dalam Amerika Syarikat, membuka kilang dan seterusnya untuk mencipta pekerjaan kepada orang-orang di US sana. Alright? So itu apa yang kita boleh expect. Dan lagi satu, kenapa adanya kejatuhan ini adalah disebabkan oleh Trump juga berjanji akan menghentikan peperangan. Saya tak tahulah di antara Ukraine dan Russia ataupun di antara Iran dan juga Israel dan juga Palestin. Kita tak tahu mana satu. Tetapi saya menjangkakan yang dia akan stopkan peperangan. Dan lagi satu, kalau kita lihat pada tempoh hari, semasa beliau menjadi Presiden di Amerika Syarikat, perbincangan mengenai um, North Korea dan juga South Korea juga dalam keadaan yang positif, tetapi setelah beliau digantikan oleh Joe Biden, benda tu tak bergerak dan seterusnya apa orang panggil, hubungan di antara North Korea dan South Korea menjadi tidak menentu pada ketika ini. Right, dengan dengan North Korea pergi bom dia punya jalan berhampiran dengan border dan sebagainya, dan selepas itu dia test ICBM yang paling jauh jarak dia pada ketika ini. So benda-benda tu semua memainkan peranan dalam isu geopolitikal pada ketika ini. So that's why apabila Trump menang, saya sangat happy lah sebenarnya, kerana kita akan lihat market dalam keadaan yang lebih positif dan insyaAllah ianya akan bukanlah nak cakap kurang volatile, tetapi bagi pendapat saya, market tidaklah sebegitu volatile dalam keadaan yang mix pada ketika ini. Okay, so kalau kita lihat pada tempoh hari terdapatnya kejatuhan secara tiba-tiba disebabkan oleh peperangan daripada satu negara ke satu negara yang lain. Selepas itu disebabkan oleh penurunan kadar faedah yang agak drastik dan sebagainya. So benda-benda ni semua harus dikawal dengan baik supaya pasaran dapat berjalan dalam keadaan yang lebih stabil daripada ketika inilah. Okay, so that's why kita kena banyak baca news dekat dalam pasaran. Kita bukan sahaja perlu lihat daripada sudut teknikal. Yes, teknikal adalah leading indicator kepada fundamental, tetapi ianya tidak menjelaskan apa yang bakal berlaku di masa yang akan datang. Technical is just a technical, but fundamental tell you the whole story tentang apa yang berlaku di sebalik technical tersebut. Okay, so benda-benda ni semua amat penting untuk anda fahamlah. Alright, okay, so sebelum kita pergi ke bab yang lain, ada komen apa-apa nak tanya saya ataupun lain-lain lagi? Ada soalan? Ada soalan tak guys? Okay, kalau tak ada kita continue. Okay, so tentang goal ni tadi saya dah explain dah. Okay, so jom kita tengok apa yang berlaku dekat dalam goal ni semalam. So kalau kita lihat goal, saya kaitkan dengan US 10 yield. Saya jarang kaitkan gold dengan US dollar. Kerana apa? Kerana kedua-dua ini adalah safe haven. Okay, US dollar adalah safe haven, gold juga adalah safe haven. Okay, so kedua-dua pasaran itu sebenarnya boleh bergerak selari di antara satu sama lain. So tidak wajarlah untuk kita menggunakan US dollar sebagai instrumen untuk kita kaitkan dengan pergerakan harga pasaran komoditi. Kerana bond adalah leading indicator kepada komoditi aset. Tadi kita dah berbincang tentang technical is a leading indicator to fundamental. Sekarang ni saya nak bagi tahu US 10 yield ini adalah ataupun pasaran bond ini ada kaitan rapat dengan pasaran komoditi emas. Okay, so it act as a leading indicator to commodity asset. So that's why kita boleh rely on US 10 yield. So when US 10 yield rebound to the upside, it will give a negative impact to commodities. Alright, so that's why apabila bond melonjak daripada paras apa ni, 3.6% kan. Pada tempoh hari dia dah naik dah sampai 4.5%. Lepas tu dia turun
sehingga ke 3.6% disebabkan oleh kejatuhan ataupun penurunan kadar faedah. So apabila US interest rate turun, it will affected bond yield. Okay. So apabila Trump dijangka akan memenangi pilihan raya, you nampak ni daripada September dia dah rebound dah. So market ni sebenarnya satu benda yang misteri. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Kerana dekat dalam technical list kita panggil dia sebagai market reaction discount everything. So setiap apa yang berlaku dekat dalam pasaran akan menyebabkan reaksi terhadap harga daripada sudut fundamental, technical, psychological and supply and demand. Okay, so apa yang berlaku adalah technical dah menunjukkan dulu ada kemungkinan besar Trump akan menang. Macam mana cara dia nak tunjukkan tu? Dia akan buat apa? Dia akan buat pattern, dia akan rebound dan selepas itu walaupun fundamental effect keluar semalam, okay, baru keluar semalam, tetapi technical dah menunjukkan dulu apa yang bakal berlaku dekat dalam pasaran. Kita dah boleh expect siapa yang akan menang dan sebagainya. So that's why apabila Trump menang, beberapa aset yang penting terutamanya di dalam instrumen bond telah pun melonjak ke paras 4% pada hari ini dan seterusnya komoditi emas telah pun jatuhlah disebabkan oleh pengukuhan di dalam pasaran bond dan sekaligus memberi impak negatif kepada aset-aset non-yielding ini ke paras yang lebih rendah. So that's why semalam dekat dalam during live trading session, kalau siapa-siapa yang masuk, saya dah set dah dekat sini. Okay, tak percaya pergilah tengok balik saya punya live trading punya YouTube semalam ada. Di mana saya bagi jangkaan yang market akan sampai sini. So hari ini memang sampai pada belah pagi tadi, telah pun sampai ke paras tersebut dan pada ketika ini kenapa tiada pergerakan di dalam harga pasaran dan sebagainya, it is because it waits for the next catalyst lah. Apa berita yang seterusnya. So market ni walaupun you trade berdasarkan technical tetapi market bergerak disebabkan oleh fundamental. So that's why benda tu amat penting untuk kita memahami apa yang menggerakkan pasaran pada ketika ini. Macam semalam ada big news event. So siapa-siapa yang trade semalam, you dapat catch up the volatility. So berapa pips ni? Berapa ratus pips ni? Beribu kan? So nak kena fikir tentang tu lah. Bila ada news dan juga event, of course we will see based on technical first and then second is fundamental. But macam I cakap tadi lah, technical is a leading indicator to fundamental. Macam mana saya boleh expect, macam mana saya boleh menjelaskan kepada anda pada pukul 3 semalam sebelum berita keluar mengenai Trump akan memenangi pilihan raya. So kita dah masuk awal kan, berdasarkan technical kita dah masuk awal. Tetapi berdasarkan fundamental itu yang menggerakkan harga pasaran dalam keadaan yang lebih volatile. So that's why saya jangkakan yang paras harga akan turun sehingga ke paras ini. Kerana apa? Kerana dekat sebelah kiri ni tak ada apa, kosong. Ini adalah paras sokongan. Okay, so that's why paras harga jatuh sehingga kepada sokongan yang seterusnya. So that is the next support level yang kita boleh panggil sebagai apa orang panggil? Technical support somewhere around here lah. Okay, so walaupun adanya technical rebound untuk seketika waktu, but now wait for the next catalyst. Okay, tetapi kalau anda tanya saya, apa yang kita nak tengok sebenarnya dekat paras sokongan ni kan? Apa yang kita nak tengok sebenarnya dekat area sini? Okay, macam mana kita nak tahu yang dia boleh buat rebound ataupun dia nak jatuh lagi? Okay, saya ajar anda Kalau yang gunakan line chart ni, apa yang kita nak tengok dekat dalam zone yang saya tandakan ni, kalau dekat lower time frame dia akan buat apa? Dia akan buat benda yang simple lah, market punya reversal. Okey, sama ada dia nak buat double bottom macam ni untuk dia rebound ataupun dia nak buat apa? Dia nak buat key reversal pattern, okey, ataupun dia nak buat inverted head and shoulder. Okey. So macam mana kita nak tahu yang price ini akan naik? Apabila dia dah tak buat apa? Trough yang lebih rendah. Semuanya membuat apa? Ni peaks yang sama, lepas tu dia cuba breakout, trough yang sama, lepas tu dia cuba breakout peaks. Yang ini trough yang paling rendah, lepas tu dia terus breakout peaks. Okay, lepas tu kat sini, ini adalah trough yang paling rendah, lepas tu dia buat trough yang tinggi, lepas tu dia breakout peaks, neckline. Okay, so ini semua adalah confirmation.
Okay, kalau anda pergi kat sini, ini adalah daily time frame, you dah tahu dah this is a support level. So kalau you nak catch up very short term trade ataupun you jenis nak scalping, go to lower time frame, dia akan buat apa? Bottom reversal. Nampak tak? Ni buat apa? This is a bottom reversal. So macam mana kita nak tahu yang dia nak naik? Because of there is a higher series of trough and peaks. So sekarang ni dia cuba untuk rebound. Okay. So that's why kita kena faham bila price dah sampai dekat pada sokongan, apa yang kita nak tengok sebenarnya. Inilah pattern-pattern inilah yang kita nak tengok. Faham tak? Tak ada pattern lain dah. Ini 3 ni je yang ada. Mana satu yang dia nak buat, janganlah tanya saya. Tetapi 3 benda ni je yang dia akan buat untuk mengetahui yang dia nak rebound. Okay, jangan pergi lower time frame sangat because you akan nampak noise. Sebagai contoh, pergi lower time frame, M5, M1, you akan nampak banyak noise. Bila banyak noise macam ni, you dah confused macam mana nak entry lah. Faham tak? Tapi bentuk dia sama je. Nampak tak? Bottom reversal. Sama tak dengan apa yang saya lukis? Tengok bentuk ni sama tak dengan apa yang saya lukis tadi? Samalah. Okay, bentuk ni juga. Faham tak? Tapi kat lower time frame. So that is the signal yang lower time frame akan buat sehinggalah ke higher time frame. Tapi janganlah pergi tunggu higher sangat sampai you tak nampak pattern tu. Because lower time frame akan buat benda yang sama. Cumanya kalau you pergi terlampau lower, dia akan bagi banyak noise. Nampak tak? Macam ni. Still bottom reversal. Nampak? Bottom reversal. Ni pun bottom reversal. Nampak? Bottom reversal. Tapi you kena faham lah kenapa you nak kena entry kat situ. Selagi dia tak buat bottom reversal pattern ni, janganlah menganda-nganda nak masuk. Okay. Tapi kalau dalam keadaan macam ni, you dah boleh try untuk entry because there is a pattern. Pattern apa yang kita nak tengok? Bottom reversal pattern. Faham tak? So bila you entry somewhere around here, you dah selamat dah. Okay, because there is a pattern yang dia nak reverse mula. Nampak tak? Kalau you entry kat sini, somewhere around here, this is bottom reversal, dah berapa ratus pip dah? Kan? Faham? So, pattern-pattern seperti ini amat penting lah untuk you faham dekat dalam dunia perdagangan ni kan. Kalau kita trade based on price action saja pun dah boleh dah sebenarnya. Kan? Tak perlu pun nak sampai nak guna Fibonacci, nak guna Gann, kan? Unless you faham nak guna apa lagi, Ichimoku, nak guna Bollinger Band. Sedangkan price action sendiri you tak mahirkan. Lepas tu you nak pergi ke benda yang lebih advance because you nampak orang lain kan, style lah dia ni guna Fibonacci kan, boleh dapat level golden ratio punya level kan. Tools is just a tools. Technical tools adalah tools semata-mata. Okay, yang paling penting, yang pertama adalah price action. Yang kedua, you nak masukkan tools, indicator tools tu terpulang lah. Tetapi you kena faham lah apa yang you buat kan. Bukan tools tu untuk mencantikkan chart kan. Kalau saya trade pun saya tak ada pengguna banyak tools. Saya gunakan apa? Line chart dengan trend line dan sebagainya, itu je kan. Saya tak ada guna benda yang complicated lah. Kecuali dalam dunia pekerjaan saya add lah benda-benda macam tu untuk bagi anda faham ataupun saya menerangkan kepada anda apa yang berlaku dekat dalam pasaran, kenapa dia boleh berlaku dan sebagainya. Tetapi dalam dunia real trading saya tak buat benda tu. Saya hanya based on price action, purely price action. Kerana yang pertama, chart saya tak congested lah. Okay, chart saya tak congested. Lepas tu saya boleh nampak dekat mana ada support and resistance level menggunakan line chart ni. Lepas tu apa lagi? Senang untuk saya buat decision. Sebagai contoh macam ni, kenapa saya nak cakap sell? Because of this is the highest peaks, lepas tu dia peaks close below the previous trough. So this is a confirmation yang mengatakan lebih cenderung untuk dia didagangkan ke paras yang lebih rendah berbanding dia nak naik. Dan lagi satu, campur pula dengan sudut fundamental. Trump kita tengok live punya poll. Trump nak menang berbanding Kamala Harris. Of course, kita lebih cenderung untuk mengatakan yang goal ini akan lebih bearish pada ketika ini. Kerana, macam saya cakap tadi lah, apabila Trump menang, dia akan implement lah benda yang dia nak buat tu. Dan Trump ni jenis yang agresif. Kalau dia nak buat, dia buat. Kan? Sebagai contohnya, trade war between US dan juga China. Dia buat je kan, dia kenakan sanction dan sebagainya.
So benda-benda ni amat penting lah untuk kita memahami berita yang kita nak gunakan tu dengan dunia trading kita. Jangan simply setiap berita yang ada dekat dalam pasaran you pergi guna kan. Tak boleh. Sebagai contohnya you pergi tengok economic calendar. Dekat dalam economic calendar ni terdapat banyak berita kan. Semua you nak fokus. Tak boleh. Kerana ada berita yang penting, ada berita yang tak penting, ada berita yang high volatility, ada yang tak high volatility, dan berita-berita yang keluar macam ni, this is just a noise in the market for a short term period of time. So that's why I don't rely on short term fundamental. Okay, because short term fundamental is just a noise in the market, especially on a lower time frame. Time frame juga memainkan peranan. Sebagai contohnya, kita ada 3 time frame, okay, yang besar. Monthly, weekly, daily. Kalau dekat dalam dunia perdagangan ni kita panggil sebagai major, lepas tu secondary and minor trend. Okay, so major trend ni basically on a higher time frame lah. Monthly punya chart untuk kita lihat long term punya trend. Okay, basically monthly chart does not get affected by news. So that's why kita menggunakan these 3 time frame as our direction. So benda-benda macam ni nak kena tahu. Secondary trend. Okay, secondary trend untuk time frame medium hingga panjang. Okay, so yang ini juga kuranglah sedikit terjejas dengan berita-berita semasa, tetapi dan ianya tidaklah begitu volatile juga, kecuali dekat daily time frame basically akan terjejas dengan berita-berita semasa, berita-berita harian dan sebagainya. Lagi rendah you pergi, lagilah terjejas dengan volatility dekat dalam pasaran. Tetapi adalah cara dia macam mana kita nak guna kan time frame tersebut. So kena faham, kena pilih berita yang anda kaitkan dengan pasaran supaya anda tahu apa yang bakal berlaku dekat dalam perdagangan anda. So jangan simply tengok berita, dan menggunakan berita tersebut untuk perdagangan tempoh jangka masa singkat. Tak berbaloi untuk anda masuk dan juga gunakan berita tersebut untuk mendapatkan volatility. Kalau saya akan follow the trend. Kalau itu yang pertama. Yang second, stop losses perlu ada semasa during news. So tak kisahlah kalau dia against you pun, at least walaupun trend tu betul dia nak naik, okay, you pun put position buy on breakout dan sebagainya, tapi you punya SL is very tight ataupun you letak SL yang tempat sepatutnya, but the volatility dekat dalam pasaran CFD ni it is very normal, dia akan fluctuate dengan begitu pantas dan kena your stop loss, but it is okay. At least you tahu apa yang you buat. Daripada you tak letak stop loss but you want to catch up the volatility during news, that is very bad lah, very bad decision. Okay, alright. Okay, ada soalan. Pattern reversal tengok di Dewan ke sir? Okay, tak ada. Pattern reversal ni it can happen at any time frame pun. Okay, but saya akan tunjukkan kepada anda semula. Okay, sebagai contoh, saya bagi contoh. Okay, kita pergi balik kepada chart. Okay, so kalau anda dapat lihat kat sini, price jatuh pergi kepada para support. Okay, ini pun support yang pertama, ini pun support yang terakhir. Okay, so kita gunakan dia sebagai satu zone lah. Okay, kita nak tahu dekat dalam ni apa yang dia nak buat. Okay, so you pergi je time frame yang lebih rendah, satu time frame ataupun 2 time frame yang lebih rendah untuk kita melihat apa yang bakal berlaku dekat dalam time frame tersebut ataupun dekat dalam zone tersebut. So ini adalah bottom reversal pattern. Okay, dan kalau kita menggunakan trend line, very short term trend line very short term trend line, kalau kita tarik very short term trend line to minimum point, ini adalah roll reversal trend line. Nampak tak?
1, 2, 3, ini valid trend line, breakout, dia jadi tempat untuk role reversal. You boleh entry kat sini 1, lepas tu you boleh tarik trend line 1, 2, 3 kat sini kan. You dah boleh tahu dah, okay, yang ini pun this is a valid trend line, so breakout. So once a breakout, kita dah tahu dah, the trend is moving up. But apa yang kita nak buat satu lagi confirmation adalah dengan melihat pattern ni dulu. Okay, ini adalah trough yang terakhir, lepas tu dia buat trough yang tertinggi, peaks juga dia telah pun memecahi peaks tersebut. Okay, so confirm yang dia nak rebound semula. Okay, so that's why adanya rebound dekat dalam pasaran. Okay, now kita bagi contoh lagi. Let's say kalau kita pergi ke higher time frame, let's say lah kita nak trade dekat higher time frame yang lebih besar, macam mana kita nak trade? Okay, this is on the monthly chart. Macam mana kita nak trade kat sini? Pergi balik. Macam mana kita nak trade? Sebagai contohnya, okay. So, for example, saya bagi contoh kita nak kena tahu dekat dalam dunia perdagangan ni, kita nak kena ada basic. Yang pertama, kita nak kena tahu tentang Dow teori konsep, kita nak kena tahu kita ada dekat market phase yang mana. So that's why dekat dalam saya punya training, saya emphasizekan tentang Dow teori. So Dow teori tu ada apa? Okay, so kita nak kena tahu yang market ni bergerak dalam keadaan 3 phase, 3 trend. Okay, market ada 3 sahaja fasa, iaitu fasa apa? Kalau you dapat tengok kat sini, kejap saya padam balik. Market bergerak dalam 3 fasa saja, iaitu fasa pengumpulan, fasa trend, fasa distribusi, fasa trend lagi dan fasa pengumpulan. So kalau you tengok kat sini pun sama je. Okay, saya bawa ni ke sini. Apa yang berlaku kat sini? Nampak tak? Ini adalah fasa, contohlah dekat bawah ni fasa pengumpulan, fasa trending, fasa distribution, fasa trending face down, fasa accumulation. Okay, so bila dah ada berlakunya fasa, okay, you dah boleh tahu, okay, currently aku dekat fasa accumulation phase. Selepas accumulation phase, market dah breakout daripada sideways ataupun ranging ini, dia akan buat trending phase. So once dia dah buat trending phase, market ini akan bergerak dalam keadaan trending. Selagi tak ada pembalikan arah, bermaksud dianya akan bergerak dalam keadaan trending. Okay, so sama juga dekat sini. Dia dah accumulate, trending. Yang ini kenapa dia bergerak dalam keadaan sideways? Ini kita panggil sebagai re-accumulation phase. Okay, selagi, that's why bila adanya sideways, bukanlah bererti yang dia nak jatuh. Kita tak tahu sama ada dia nak jatuh ataupun naik. Tetapi kalau berdasarkan Dow teori konsep, ini adalah market phase dia. Adanya trend, accumulation, trending, distribution, trending phase down. So kalau dekat sini, bila dia dah buat accumulation phase, okay, ini adalah accumulation phase, sepatutnya ini adalah trending phase, sepatutnya ini adalah apa? Distribution phase. Dan selepas itu kita perlu expect yang dia nak jatuh. Itu kalau berdasarkan Dow teori konsep, which is 3 phase, 3 trend. Okay, tetapi boleh jadi juga selagi dia tak breakout to the downside, selagi itulah ini sebagai re-accumulation phase. So bermaksud dia membuat satu fasa pengumpulan yang baru sebelum adanya kenaikan lanjutan. Faham? So kita kena faham, kita sekarang berada di market phase yang mana. So bila kita tengok dekat sini, sekarang ni, market phase ini, okay, dia dah breakout, so dia buat satu trending phase yang baru. Tetapi trend dia dalam keadaan angle ataupun trend angle dia dalam keadaan hyperbolic. Maksud hyperbolic tu, darjah kecondongan trend melebihi 60 darjah. So that's why saya tak galakkan untuk anda membeli ataupun kejar market untuk buy, kerana setiap bulan dia buat all time high, dan you cuba untuk kejar pasaran, akhirnya tercedok kerana market dah start untuk buat satu reversal. Okay, so kena faham tentang market phase, Dow teori before kita enter market. Alright. Now, berbalik kepada soalan anda, macam mana kita nak tengok tempat entry point. Okay. So, nampak tak dekat sini? Anda fokus kat sini . Saya nak you fokus dekat dalam kawasan sini. Okay. Now, kalau saya buka kepala line chart, okay, ini apa? Ini adalah trough.
Okay, kita dah tahu dah trough ini close above the previous peaks yang ni. Nampak tak? Contohlah yang ni tak jadi lagi. Okay, contohlah ni tak jadi lagi. Okay, trough ni close above the previous peaks. So bermaksud bulan yang baru, minggu yang baru, hari yang baru, kalau ini close above ni, ini akan jadi bullish. Okay, ini akan jadi bullish. Confirm. Okay, confirm akan jadi bullish. Now, sekiranya anda berada di dalam kawasan merah ni, okay, saya tandakan ini adalah peaks, ini adalah trough. Trough close above the previous peaks. So, hari yang baru, bulan yang baru, minggu yang baru, yang dekat area-area sini ni akan bullish. Tak kira lah apa sekalipun jadi. Akan bullish. Kerana pasaran harga menutupi melebihi daripada peaks sebelum ini. Dan peaks ini juga tinggi daripada peaks dan juga trough yang sebelum-sebelumnya. Bermaksud dekat sini, trend masih lagi dalam keadaan bullish. Tetapi macam mana kita nak entry? Itu pertanyaan awak tadi. Betul tak? So, macam mana kita nak entry? Now, saya akan buang benda ni. Okay, saya akan tandakan tempat yang baru. Sekejap Okay, so kita hanya nak fokus somewhere around here. Faham tak? Kerana kita dah tahu dah, okay, peaks yang, trough yang ini close above the previous peaks is getting higher. So basically, this is my interest point untuk tahu apa yang berlaku dekat dalam pasaran. Apa yang ada dekat dalam kawasan tersebut. So pergi je lah dekat lower time frame yang lebih rendah, you akan nampak dia membuat satu pembentukan reversal. Kalau tak nampak, pergi lagi time frame yang lebih rendah, then you akan nampak dia buat apa. Ini adalah bottom reversal. So kalau tak nampak lagi, go to lower time frame, you akan nampak dia buat bottom reversal. That's it. Okay, this is bottom reversal pattern, ini bottom reversal pattern. So basically, of course, dekat dalam higher time frame, lower time frame dia akan datang banyak kali. Okay, dekat lower time frame dia akan datang banyak kali. But jangan risau because higher time frame is very solid, but your entry point at lower time frame. So bila you entry point dekat lower time frame, you hanya perlu lihat apa yang dia buat pattern apa. This is very common pattern lah. This is bottom reversal, ini adalah bottom reversal. So that's why benda ni amat penting untuk kita memahami sekiranya pasaran menutupi harga, kita nak tahu apa yang dia akan buat. Dia nak naik, dia akan buat bottom reversal. Dia nak turun, dia akan buat top reversal. So, pattern-pattern ini memainkan peranan yang penting untuk kita determine dekat mana kita nak entry, dekat mana kita nak exit. Okay? But your exit point, of course lah, kalau mati lah. Kan? But dalam keadaan case yang macam ni, your entry point is somewhere around dekat dalam zone yang saya tandakan berwarna merah ini untuk you cari dekat mana entry point yang betul. Okay, so itu adalah salah satu cara untuk kita lihat pattern-pattern reversal ini. Tak kisahlah di higher time frame ataupun lower time frame sekalipun, once dia dah sampai para support ataupun resistance, dia akan buat pattern tersebut. Okay, tak ada pattern lain dah, confirm pattern tu je. Okay, so that's why saya boleh dapat early catch up trend yang paling awal, and then saya akan follow je trend. Once you dah masuk, just follow the trend. Kerana trend akan kekal sehinggalah adanya pembalikan arah berlaku. Selagi tak ada pembalikan arah berlaku, just hold your position. Kalau you nak tambah, make sure the right place. Jangan pula pergi tambah tempat-tempat yang mengarut, kan? Otherwise, you akan floating dan kacau psikologi you. Alright? Okay guys, so saya rasa itulah perkongsian saya untuk hari ini, dan nanti kita akan kongsi lagi pada minggu hadapan kerana besok saya cuti. Dan thank you semua yang join, AB, dan nanti kita akan post dekat dalam YouTube lah. Sekiranya you nak refresh balik ke apa ke, you just tengok balik lah. Okay, so thank you semua yang join. Assalamualaikum, sekian, terima kasih dan selamat sejahtera. Bye bye semua.